kasih kepada media hadir pada ini. Jadi saya cakap sikit kerana kes hari ini, iaitu kes keputusan untuk pendakwa raya lawan Datuk Seri Jamal Yunos. Seperti yang kita maklum, Datuk Seri Jamal pada tahun 2021 telah dipertuduhkan di bawah Seksyen 2331 Akta SKMM, okay, 233/1. Ada dua tuduhan di mana Datuk Seri Jamal telah dituduh mengeluarkan atau menerbitkan satu kandungan kenyataan jelik terhadap pengadu, iaitu bekas Ketua Polis Selangor, iaitu Datuk Seri Abdul Samad. Jadi perbicaraan telah dijalankan, kes di peringkat pendakwaan, dan pada hari ini adalah keputusan sama ada terdapatnya prima facie bagi kes pendakwaan. Jadi alhamdulillah, setelah kita menjalankan perbicaraan dan saksi-saksi dipanggil, setelah hujahan pun difailkan, mahkamah telah mendapati bahawa Datuk Seri Jamal tidak ada prima facie dalam kes tersebut, dan mahkamah telah melepas dan membebaskan Datuk Seri Jamal. Jadi saya percaya bahawa pertuduhan tersebut adalah satu pertuduhan yang pada saya tidak sesuai atas kenyataan tersebut, dan ianya saya percaya adalah bersifat politik terhadap Datuk Seri Jamal. Cumanya hari ini adalah hari di sebelah petang, adalah sambung bicara untuk satu lagi kes yang juga melibatkan adun Sungai Panjang, iaitu Datuk Imran Tamrin bersama dengan 8 lagi, di mana kes ini, kes kedua pada petang ni, pembicaraan sambung bicara akan berakhir pada hari Jumaat berkenaan dengan satu kes yang dituduhkan terhadap Datuk Seri Jamal dan Datuk Imran bersama 8 yang lain bagi kes menceroboh pusat judi haram. Saya juga nak jelaskan sini, pertuduhan ini pada saya agak pelik dan saya rasa tak sesuai, ya, kerana pertuduhan ini tak sepatutnya diteruskan. Namun walaupun kita telah hantar representasi untuk pihak pendakwa raya mempertimbangkan sama ada meneruskan atau tidak, sebab dalam kes ni there is no trespass to the property. Bahkan kita pun tak tahu, tak ada siapa pun dipanggil untuk mengakui bahawa premis pusat judi haram tersebut adalah milik individu. So this is a nonsense prosecution for me, dan kita percaya sekali lagi ini pun bersifat politik, sedangkan kita semua tahu, kalau tuan-tuan tengok pada keterangan di mahkamah, bukti-bukti yang dikemukakan, ada gambar wartawan dah siap dekat dalam premis. Jadi siapa yang mencuba, wartawan ke ataupun Datuk Seri Jamal. So this is quite funny case, but after all we have to lah follow the procedure, dan kes pun dah berjalan. Jadi saya harap perbicaraan ni positif. I'm not going to say anything on that. Cuma saya nak kata kaitan dengan dua pertuduhan ni. Yang pertama ini berkenaan dengan dikatakan kononnya ada kenyataan jelik, which is saya rasa kenyataan tersebut tidak wujud pun. Right? Kenyataan jelik yang dikatakan jelik, disifatkan jelik sebagaimana pertuduhan itu tidak wujud. Kalau wujud sudah tentu dibuktikan di mahkamah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan kes yang akan bicara hari ini, ada tinggal lagi 2 saksi. Saya rasa benda ni seolah satu pertuduhan yang bersifat politik, bukan sahaja daripada tanggapan, tetapi ianya benar kerana meskipun dalam kes ini terlalu banyak kelompongan di pihak pendakwaan, terutamanya apabila pemilik premis pun tak ada sebenarnya. Saksi pun tak ada. Saksi pun tak ada. Tarik balik report. Jadi arahan daripada kami difahamkan daripada pendakwa raya yang menjalankan kes, dikatakan AG yang sebelum ni, Tan Sri Tommy Thomas, mengarahkan untuk pendakwaan ini diteruskan meskipun pengadu pun tarik balik kes sebab dia kata dia tak kenal pun siapa. So mungkin tersilap ke dan sebagainya pada waktu tersebut. Yalah, sebab dalam kes ni jelas bukan Datuk Seri Jamal atau Datuk Imran yang masuk dulu ke premis. Ada individu lain yang masuk dulu ke premis. Tapi tak didakwa. Yang didakwa Datuk Seri Jamal. Jadi nampak berat sebelah tu. Saya nak kata berat sebelah tu tak tolak sebab dah dituduhkan. Kalau berat sebelah ni kalau ada keputusan, ya, jadi tak ada lagi sebarang keputusan. Masih lagi dalam peringkat pembicaraan. Cumanya sekiranya pendakwaan sebegini diteruskan, dia akan membazirkan wang rakyat. Ini satu pembaziran wang rakyat. Ya. Masa dan kos mahkamah ni semuanya ada kos. Membazirkan tenaga penyewa awam, itu pendakwa raya, dan juga membazirkan masa tertuduh. So ini tak sepatutnya diteruskan. Nak tanya sebab banyak sangat kes-kes macam ni lah bila pendakwaan politik kan. Secara
pengalaman tuan lah kan. Patutnya diteliti dulu tak sebelum seseorang tu didakwa dari semua aspek sebelum macam ni lah Betul. go through proses mahkamah. Adalah tugas Yang membazirkan tugas rakyat. pendakwa raya untuk meneliti kertas siasatan. Itu adalah proses, ya. Pendakwa raya perlu meneliti kertas siasatan dari pihak polis. Sekiranya lengkap bukan bermaksud complete dia kata investigation diary ataupun diary siasatan, tetapi lengkap bersama dengan elemen-elemen yang munasabah untuk dipertuduhkan. Jadi selagi tak lengkap, maka AG perlu kembalikan kertas siasatan kepada pihak polis untuk dilengkapkan. Tak adalah bila datang mahkamah, kita tengok banyak kelompongan kes dari segi fakta dan juga dari segi keterangan. Yang akhirnya mahkamah buang. Macam kes kita pada petang ni, dah 4 tahun. Okey, dah 4 tahun pertuduhan. Okay. Bahkan untuk pengetahuan sebelum kes ni terus dituduh, kes ni pernah dilepaskan tanpa dibebaskan. Sebab nak masukkan lagi tertuduh yang lain yang mana tak ada sebarang keterangan pun yang memastikan kesemua tertuduh ni adalah orang yang pertama masuk ke premis tersebut. Jadi persoalannya siapakah yang mula menceroboh premis tersebut? Dan bila kita sebut menceroboh, premis tersebut mesti dipunyai oleh individu. Tak ada individu yang tampil dan mengaku bahawa premis itu milik mereka. Sebab itu adalah pusat judi haram. Siapa nak mengaku? So ini satu pada saya kepelikan lah. Dalam kita jarang kita tengok melainkan kes-kes yang melibatkan ahli politik. Jadi saya masih menganggapkan ini satu pertuduhan yang terpilih. Mungkin sebab Datuk Seri Jamal ataupun yang melibatkan adun Sungai Panjang itu adun daripada Barisan Nasional mungkin lah kan, kita tak pasti, saya tak boleh nak conclude sebab kita masih lagi bicara, cuma dari segi pandangan saya begitulah. Jadi apa tindakan yang dibuat tindakan untuk kes yang pagi tadi, keputusan tadi dah lepas bebas. So, orang kata we close the case. Okay. Untuk hari ini kita bermula hari bicara, sambung bicara untuk lagi 2 orang saksi sehingga hari Jumaat. Cuma kita harap kes ni boleh ditamatkan sehingga hari Jumaat lah. Okay, yang berkenaan kes pagi tadi, memandangkan mahkamah telah pun memutuskan bahawa saya tidak bersalah dan saya akan bincang dengan pihak Guam ya, kerana kes ini telah pun diadukan oleh seseorang tentang saya. Jadi kita akan melihat sama ada kita akan buat report balik ataupun kita akan minta pihak polis siasat balik pengadu tersebut ya, untuk tindakan. Kerana apa yang saya laporkan ketika itu bendanya memang ada, gambarnya ada, media setiap hari pun memaparkan tentang aktiviti dan kegiatan-kegiatan kedai judi haram ini yang berleluasa. Jadi kesempatan ini saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan juga kepada rakan-rakan NGO dan media yang bersusah payah memaparkan kegiatan yang tidak bermoral, kegiatan yang merosakkan akhlak rakyat negara kita ini, iaitu perbuatan kedai judi haram ini yang dilindungi oleh setengah-setengah pihak. Jadi apabila ada pemimpin politik ataupun rakan-rakan daripada NGO yang cuba untuk membongkar kes yang tidak bermoral ini, ya, mereka itu akan dituduh, dicas. Dan nasib baik hari ini saya dibicarakan dalam waktu kerajaan bukan PH. Ya. Kalau saya yakin dan percaya, kalau hari ini keputusan yang dibuat oleh mahkamah ketika 22 bulan PH memerintah di bawah AG Tommy Thomas, ya, tidak akan terlepas dari pertuduhan yang akan mengatakan saya adalah melakukan kesalahan. Jadi alhamdulillah, saya tak boleh nak katakan 100% mahkamah ataupun undang-undang dalam negara kita ini bebas ya, daripada cengkaman ataupun pengaruh sesuatu pihak, tetapi alhamdulillah setidak-tidaknya isu rakyat, isu negara yang dibawa oleh saya sebagai pemimpin daripada politik dan juga NGO telah pun mendapat keadilan di mahkamah. Jadi keyakinan saya hari ini, pagi tadi bila saya datang mahkamah, saya yakin hari ini bukan kerajaan PH yang memerintah negara. Jadi saya yakin keputusannya akan memihak kepada saya kerana saya berada di pihak yang benar. Kerana apa saya kata saya berada di pihak yang benar? Kerana saya sebagai orang
awam hanya mendedahkan ataupun membongkar kepincangan yang berlaku di dalam negara kita. Jadi sudah semestinya bagi saya perkara itu benar yang dilakukan saya. Saya bukan merompak, bukan menyamun bukan rasuah, hanya sebagai orang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab untuk kebaikan negara dan juga rakyat. Bayangkan kalau kedai judi hari ini bersepah lagi, tiap-tiap bangunan ada kedai judi. Anak-anak kita yang sekolah darjah 6, tingkatan 2, tingkatan 3, sebelum balik ke rumah habis sekolah pergi kedai judi berjudi. Bayangkan suri rumah tangga yang suaminya dapat gaji, duit gaji tak sampai ke rumah habis kedai mesin judi, apa nak jadi? Maka akan berlakulah jenayah-jenayah yang lain dalam negara kita. Jadi inilah yang kami perjuangkan selama ini, walaupun perjuangan itu memerlukan pengorbanan dan pahit, tapi alhamdulillah saya yakin dan percaya apa yang dibuat oleh rakan-rakan daripada NGO, walaupun sukar, kena terpaksa di lock up, terpaksa ke balai, terpaksa ke mahkamah, akhirnya Allah akan memberikan hidayah ataupun memberikan rahmat pada pejuang-pejuang ini. Pejuang bukan disebut macam mak kilau saja. Datuk tak putus asa ke untuk membongkar lagi kepincangan Saya yang berlaku? dalam isu kedai judi ini saya konsisten daripada dulu, daripada 5-6 tahun dulu, bahawa perjuangan kami adalah tulus, ikhlas, bukan kerana politik, bukan sebab nak mengambil mileage publik untuk diri sendiri, tetapi memperjuangkan rakyat dan negara kita demi kebaikan. Kalau ada perkara-perkara ni lagi, saya tidak menolak untuk membuat sesuatu supaya kegiatan yang tidak bermoral ini ditutup serta-merta. Jadi tentang keputusan hari ini, saya akan mempertimbangkan untuk membuat laporan ataupun tindakan-tindakan yang selanjutnya setelah berbincang dengan pihak peguam, kerana saya yakin saya berada di pihak yang benar.